sangat susah. Mak bapak yang hari ini ada remaja yang boleh datang masjid untuk dengar ceramah, mau sujud syukur, mau doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang dapat. Kena bikin. Suami-suami kalau ada isteri yang suka nak belajar agama, anda mau kena belikan mereka beg Prada. Beli. Dari kami aja bang, tolong bang, Nagi jangan balik lambat bang, kita ada kuliah. Anda dapat isteri yang solehah. Okay. Mau simpan duit sikit, tak cukup bulan mau belikan satu kasut apa, kasut bagus kamu. Macam isteri yang soleh, isteri yang dia nak dengan agama, insya-Allah anda pergi rumah tangga, insya-Allah jamin. Lepas maghrib dia dah siap dah bang, okey mari pergi masjid. Seronok. Isteri-isteri dapat suami yang suka pergi majlis taklim, subhanallah. Dia ingat mati. Dia akan jadi orang baik. Apa yang saya nak sebutkan minggu lalu saya dah tekankan juga. Kita tidak ada baju besi hari ini. Singapura dah sama macam New York, dah sama macam LA, dah sama macam Tokyo, dah sama macam Seoul. Negara-negara yang maju sama exactly. Apa yang anda nak dekat LA, di Singapura ada. Anda nak main judi, easy. Anda nak naik club, easy. Anda nak apa? Kita tak payah cakap negara-negara yang maju, Singapura. Apa baju besi kita hari ini, suami-suami ya tak? Isteri kita akan kalah dengan ujian-ujian budaya barat kalau kita tak berikan mereka ilmu agama. Isteri-isteri dengar, suami-suami anda tak kuat kalau mereka tak ada ilmu agama. Bapa-bapa dan ibu-ibu dengar, anak-anak anda tak kuat. Berapa jam satu hari kita dengan anak kita agak-agak? Berapa jam? Kita balik kerja je dah pukul 8, pukul 9 malam. Kita tak masuk masjid. Kita masuk rumah, kadang-kadang anak kita dah dalam kat bilik, dia dengan DP game, dengan DP komputer, tak jumpa dia. Besok pagi kita keluar, dia belum keluar lagi, kita tak jumpa anak kita. Ini zaman yang kita sebutkan Nabi sudah letakkan 1400 tahun dahulu. Iman Islam ni kita pegang macam kita genggam bara api susah. Apa baju besi kita hari ini? Sebab tu kita kata kena ikhtiar, kena mujahadah. Baik suami, baik isteri, baik ayah, baik ibu, baik anak-anak, kita kena buat kerja. Seorang yang kalau Allah dah hiasi dada mereka suka dengan ceramah, dia dengar ceramah je datang. Cantik. Majlis taklim nak datang, cantik. Dia menjadi punca daripada insya-Allah hati tadi jadi baik, orang tadi jadi baik dan sebagainya. Dan ini kita sebutkan. Maka saya doakan kepada semua, mudah-mudahan Allah SWT berikan istiqamah kepada anda. Kerana istiqamah ni satu benda yang sangat susah. Orang boleh datang belajar agama. Di sini kelas kita belum 5 tahun saya rasa. Belum 5 tahun. Saya dah nampak macam-macam muka dah. Macam-macam muka. Silih berganti datang dan pergi. Yang syahid, yang datang balik, yang hilang, yang pergi, macam-macam dah. Orang boleh buat baik, tapi orang tak boleh istiqamah. Kerana syaitan ni sangat kuat. Saya doakan mudah-mudahan anda boleh istiqamah dengan duduk dalam majlis-majlis nasihat. Maka kalau kita lihat tak, hadis ini dia nak tambah. Kalau ada orang yang dia tak mau duduk dalam majlis-majlis taklim, majlis nasihat, dia tak nak ingat tentang mati dan sebagainya, tolong jangan sampai dia tak nak ingat Allah. Lebih kurang macam itu. Sebab itulah hadis ini disusuli. Sebelumnya banyak-banyak ingat mati. Tapi ingat mati ni siapa nak ingat? Tak pura tak ingat. So hadis ini datang, kalau kamu tak nak ingat mati, jangan sampai kamu tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa dia. Anda lihat apa kata Ubay? Nabi SAW sambung kata-katanya, kata Nabi, ketahuilah, ja'atil rajifah tatba'uha radifah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya telah datang saat keguncangan radifah, dan diikuti pula dengan keguncangan berikut. Orang tak faham makna Nabi, melainkan ulama yang alim mereka terjemahkan. Mereka mengatakan makna radifah yang pertama tadi adalah tiupan sasangkala yang pertama. Artinya bermulanya kiamat. Quran mengatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang dengan sekuat-kuat goncangan, itu dipanggilkan rajifah. Kata Nabi, ingatlah Allah, kerana ketahuilah
bumi telah guncang dengan sekuat-kuat guncangan. Dan kemudian kata Nabi, tatba'uhal radifah. Tak cukup itu kata Nabi, kegoncangan yang kuat itu akan diikuti dengan satu kegoncangan yang lain lagi. Kata para ulama, maksudnya yang ini tiupan sangkala yang kedua, hari kebangkitan. So Nabi peringatkan sahabat-sahabat yang duduk dalam masjid. Kata Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, uskurullah, ingat Allah. Kerana ketahuilah, sudah datangnya masa bumi akan memberikan goncangannya. Maksudnya bermulanya kiamat. Dan nanti akan diikuti pula selepas kiamat tadi hari kebangkitan. Dalam Quran mengatakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Kalau tadi saya katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu yang pertama. Berlakunya kiamat, huru-hara. Sakulatis samawati wal ard, Quran sebut. Sakit. Sangat berat huru-hara. Makhluk yang hidup ketika itu tak sanggup menanggungnya. Bahasa saya. Itu satu cerita. Tapi bila tiupan yang kedua, kata Allah SWT, pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan, dikeluarkan daripada kubur mereka. Maksudnya yang dah mati itu dihidupkan kembali. Liyuraw a'malahum, karena mereka akan dihadapkan terhadap segala amalan-amalan mereka yang mereka pernah persembahkan. Apa yang disebutkan datang ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ketika itu tidak ada satu benda pun yang tersembunyi. Siapa-siapa yang pernah melakukan amal yang baik walaupun sebesar zarrah debu ni. Quran bicara satu benda yang sangat menarik. Zarran dalam kamus tak ada bahasa kita. Atau benda yang paling kecil, itulah zarrah. Bahasa Melayu, kalau kita buka Quran terjemahan dikatakan debu. Kerana pada zaman dahulu benda yang paling kecil itu debu lah, yang kita boleh dengar, tengok dengan mata kepala kita. Tapi siapa-siapa yang ada kitab tafsir Al-Azhar, anda akan tengok bagaimana Profesor Hamka menterjemahkan, barang siapa yang beramal walaupun yang sebesar atom, dia akan terjemahkan atom. Karena ketika itu teknologi sudah ada. Atom itu molekul yang paling kecil pada satu objek ketika itu. So Pak Hamka terjemahkan dengan bahasa yang lain. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan baik ataupun tak baik, walaupun hanya sebesar atom, macam kecil sangat dah, pun akan diperlihatkan. Sekarang atom bukan lagi molekul yang paling kecil pada satu objek, tapi dikatakan nuklear. Benda yang paling kecil. Quran 1400 tahun telah bercerita tentang nuklear. Memang tak ada ayat Quran wan nuklear wa ma adraka man nuklear. Ada ke? Tak adalah. Demi nuklear. Tahukah kamu apa? Tak ada. Quran tak cerita itu. Apa yang kita nak sebut di sini, kata Nabi, wahai manusia, ingat Allah, kerana dah sampai saat kiamat. Dan bila kiamat tak selesai lagi, dia akan hari kebangkitan. Apabila hari kebangkitan, semua manusia akan dipersoalkan segala amalannya, besar atau kecil, baik ataupun tak baik. Pada surah Al-Isra Allah sebut Iqra' kitab. Dia cerita ni tak ada perantaraan. Kita dengan Allah ni, kita berhadapan dengan Allah dan kita baca kitab masing-masing. Kata Iqra', bacalah kitabaka, kitab kamu masing-masing, baca. Dah tak perlu lagi orang lain nak baca, kita yang baca sendiri. Kita pergi buku dalam surah Al-Isra dikatakan digantung di leher kita. Kita menghadap Allah dalam keadaan buku kita tu digantung di leher kita, dan kita hadap Allah, kita baca sendiri sejarah hidup kita. Ketika itu kata Allah, kafa bi nafsikal yaum alaika hasiba. Ketika itu cukup kamu yang menjadi saksi untuk diri kamu. Dah tak boleh nak tipu-tipu lagi. Benda yang macam gini kita sebut ni semua masuk dalam kamera tadi. Orang yang ada thumb drive yang kecil macam itu pun boleh masuk. Saya bersin pun masuk. Ini teknologi manusia. Mikrofon yang macam ini boleh masuk semua suara tadi, tak? Bagaimana teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini CCTV yang ada anda tengok, tak?
kemarin kawan kita hilang beg kat belakang kita, CCTV keluar. Tak boleh lalu. Cuma orang dia dah lalu. Tapi CCTV keluar. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada satu pun benda yang terlepas. Dia nak beritahu kepada kita, kata Nabi, korang ni rajin duduk kat masjid ketika bagus. Dan teruskanlah untuk ingat Allah. Kerana tak lama lagi akan kiamat. Dan kiamat tak berhenti kat situ. Kiamat ini akan bermula dengan kullu 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di muka bumi ini akan hancur binasa. Lepas itu akan ditiup sesekala yang kedua. Semua yang pernah hidup tadi yang telah dimatikan akan bangkit, dan mereka akan menghadap Allah. Mereka akan persembahkan kepada Allah apa yang telah mereka lakukan, kecil ataupun besar, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom, walaupun sebesar nuklear. Akan yang ini diberikan yang ini soalan-soalannya. So seolah-olah kata Nabi, takkan korang tak seram dengan aku cakap macam gini ya tak? Takkan korang masih lagi tak nak ingat Allah SWT ya tak? Kiamat ni anytime boleh berlaku, kata Nabi. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, kata Allah. Bila aku nak jadikan satu perkara, aku sebut kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Kemarin kita dah cerita, tanpa tanda-tanda kiamat pun kiamat boleh berlaku. Boleh berlaku. Okey, kata Nabi, okey kalau tak nak, kalau nak tunggu kiamat juga tak apalah. Sekarang tak payah tunggu kiamat, kata Nabi. Ja'atul mautu bima fiha. Dua kali Nabi ulang. Ja'atul mautu bima fiha. Kata Nabi, ketahuilah, kalau tak kiamat pun akan datang saat kematian, dan ketika itu dia sangat dahsyat. Dan dua kali Nabi ulang. Kata Nabi, akan datang saat kematian, dan ketika itu dia sangat dahsyat. Dua kali Nabi ulang. Artinya Nabi sangat serius dalam bab ini ya tak? Kemarin bila kita cerita, mungkin ada yang pernah datang lama, kita cerita tentang sakaratul maut. Mungkin yang datang masih ingat. Walaupun kita tak cerita pasal orang, tapi pengalaman hidup kita, kita bertemu dengan berbagai-bagai orang-orang yang alim, yang matinya sangat cantik dan mulia. Kita pernah dapat tahu ada orang yang mati tengah sujud solat malam. Ada bukan tak. Solat malam di sujud, anak tidur. Semua tidur. Pagi-pagi anak pun bangun subuh, tengok bapak masih sujud lagi, ingat bapak solat subuh. Ada. Tapi ada juga orang yang mati dalam keadaan kita dapat tahu cerita, dalam keadaan kita tengok tak larat. Dia nak beritahu kepada kita Allahu a'lam. Sakaratul maut, nazak ni Allah saja yang tahu. Hadis-hadis hanya menceritakan sakaratul maut ini sangat-sangat nazak. Sebab itu Nabi suruh talqin. Kalau kita datang kepada orang yang sudah sakit, sangat-sangat, maksudnya kita tengok lebih kurang macam nak dekat meninggal lah. Yang ini tak ada, kita tahulah, agak-agak aja kan. Agak-agak kita datang, kawan baik, satu kerja, satu kampung, tak? Tiba-tiba dia dah sakit, lama dah, 3-4 bulan, bed dia baring. Kita dengar pun dah tak boleh berbual, kita datang tengok. Kita tanya isteri dia, Ajak, tanya Abang Haji ni, kenal tak siapa datang ni? Isteri dia pun tanya, Bang, agak-agak Bang kenal siapa datang? Dia tengok muka kita, malaikat maut. Dia dah macam gitu, ada harapan nak meninggal lah macam gitu. Anda jangan datang MC, members MC 3 hari sakit gigi, anda datang, Beb sakit, La ilaha illallah, talqinkan. Jangan dia lempang dengan bangku dia. Maksudnya kalau dah sakit sangat, Nabi suruh talqin. Kata Nabi, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maksud Nabi? Nabi suruh kita bantu dia. Pasal apa? Dalam hadis yang lain disebut sakaratul maut ini iaitu benda yang sangat azab. Allahu alam, kita garis bawah. Ini alam yang kita tak tahu. Kita tak cerita kiamat lagi, kita cerita mati ni. Sebelum mati ni ada sakaratul maut ataupun nazak. Berdasarkan hadis, azab. Waliyadzubillah. Nabi cerita macam betul tak? Sebab itu bila Abi Salamah meninggal, Nabi masuk dalam biliknya, Nabi tengok matanya terbuka. Kadang-kadang ada orang meninggal, mata terbuka. Abi Salamah ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah redha ini sahabat Nabi, tapi mati terbuka, mati.
Nabi tutup matanya. Orang-orang perempuan tengok aja. Apa yang Nabi nak cakap? Pasal kita orang Melayu, biasa kalau orang mati mata terbuka, di kepala dia lain. Ini kelindan lah, tak dapat makan itu, tak dapat makan ini, tak dapat pergi itu dah. Anak dia meninggal tu lah bang. Saya cakap kemarin belikan mak anak kita motor, anak awak tak nak kan dah meninggal. Dia cakap macam gitu. Itulah awak kemarin kita ajak pergi apa, Pintau KL tak nak pergi. Sekarang kan dah meninggal kelindan pasal mata terbuka. Orang Melayu ni kadang-kadang dia dengan kematian ni macam-macam. Kalau ada jenazah, satu kucing hitam lompat, oi, itu pun danger juga. Orang Melayu macam-macam. Dia angkat jenazah ni, berat ah. Banyak dosa ni. Cik dah awak cakap orang Melayu. So ini semua nak kena buat. Bila Nabi masuk bilik Abi Salamah, mata terbuka, Nabi tutup. Orang perempuan kan keliling tengok. Nabi cakap, innar ruha kubida minal hayy. Kata Nabi, sesungguhnya roh itu apabila keluar daripada arah kepala. Nabi nak beritahulah, roh tu dicabut dari arah kepala, sebab tu mata terikut. Lebih kurang macam gitulah. Wallahu a'lam. Apa nak beritahu kepada kita ya tak? Orang yang sehebat sahabat Nabi Abi Salamah ni orang hebat. Tapi mati mata terbuka. Sebab itu banyak hadis yang disebut orang yang dalam nazak, dalam keadaan azab. Setan ni, bapa setan, datuk setan, nenek setan pun datang. Semua segala setan datang. Macam itu. Dia all out, dia last bus macam itu. Dia datang habis, dia hasut anda. Anda boleh buat ibadat seberapa banyak, tapi waktu nazak tu dia nak pastikan anda tidak Islam. Macam itu. Itu yang kadang-kadang roh ni nak keluar ni, dia kesusah macam itu. Wallahu a'lam. Nabi suruh talqin. Sampaikan sahabat tanya, kenapa macam itu? Kata Nabi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya dia masih bagi boleh cakap la ilaha illallah. Bila ilmu kata ya ini, bi ilmu kata Abdullah bin Mas'ud, dia bersebut tadi kerana ilmunya tadi. Masuk surga. Dia nak beritahu kepada kita, jangan cerita mati beb. Kita cerita nazak aja ni satu alam yang kita sebut barzah. Barzah tu alam yang disebut tutupan dindingan. Mala ainun ra'ad wala uzunun sami'at wala ala khatara qabil basar. Hati tak boleh tahu, mata tak pernah tengok, telinga tak boleh dengar. Tak tahu alam yang kita tak tahu. Orang yang nak mati tu saja tahu. Tapi Nabi cerita. Dia nak beritahu kepada kita, kata Nabi, ja'atul mautu bima fihi. Ketahuilah, kalau tak kiamat pun nanti mati. Dan mati ni sangat dahsyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ulang 2 kali. Apa yang Nabi nak ingatkan kepada para sahabat, supaya mereka ni bersiap sedia untuk melakukan seberapa banyak amal-amal saleh. Dan tolong jangan tunggu-tunggu, seperti mana sebelum dia kata badiru bi a'mal salihah. Kata Nabi, bersegeralah kamu memperbanyakkan amal-amal salihah, amal-amal yang baik. Kata Nabi, hal tantaziruna, engkau orang masih nak relax lagi, nak tunggu-tunggu lagi, nak tunggu apa? Kaya nak tunggu-tunggu miskin? Atau kaya tak miskin-miskin nak tunggu sampai nanti jadi sombong? Kata Nabi. Ataupun kalau sekarang masih muda nak tunggu tua, sihat nak tunggu sakit, macam itu. Tunggu-tunggu lagi, kata Nabi. Sekarang, kata Nabi. Inilah yang boleh kita pelajari separuh daripada hadis ini pada malam ini. Kata Nabi SAW bahawa sebenarnya anytime boleh kiamat. Tolong sekarang banyak-banyak ingat Allah. Kalau tak nak ingat mati, ingat Allah sang pencipta. Macam gitu. Sebab kiamat anytime boleh berlaku. Dan kalau sudah berlaku kiamat, maka ketika itu tak guna taubat. Dah kiamat, baru nak beramal pun tak terima. Dalam hadis disebut apabila matahari terbit daripada barat, ketika itu tidak berguna lagi orang kafir yang nak masuk Islam, dan tidak berguna iman kalau nak beramal. Amal tak pakai lagi. Dan kalau belum kiamat pun anytime boleh mati. Kemarin kita sebut mati tak kenal 3 perkara. Di lain perkataan, mati juga tidak kenal kiamat. Ini mati tak tunggu kiamat baru orang tu mati, tak. Dan inilah maksud Nabi, bahawa kiamat pasti akan datang dan mati itu sangat dahsyat keadaannya. Dan ini gunanya nasihat-nasihat. Apabila kita datang, kita belajar, kita disirami dengan ayat-ayat Quran. Wa nunazzilu alaikum minal Quran ma huwa shifa
wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah SWT, kami turunkan kepada kamu sebagian daripada Al-Quran tadi, dia menjadi syifa, menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Cantik. Anda duduk, malaikat Roman, malaikat doakan, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Cantik. Anda duduk, Anda dibacakan ayat Al-Quran. Al-Quran menjadi syifa, penawar kalau ada luka, penyakit dalam hati kita. Anda duduk, Anda dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cerita Abdullah bin Salamah, kaki arak be, kaki watai be. Dengar satu hadis yang pendek saja. Bila yang ini Syu'bah Al-Khair mengatakan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, sekiranya kamu tidak ada perasaan malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu suka. Dengar satu hadis daripada kaki arak be, jadi perawi hadis yang terbaik. Anda dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana tadi saya katakan, Ibrahim bin Adham, orang tak kenal agama, kaya raya, tapi tadi dengan seruan yang didengar kat mana tadi, dia boleh jadi tuntut ilmu dan jadi orang yang baik. Dan baiknya luar biasa. Saya tutupkan sejarah ni. Dia tinggalkan dunia mewah tadi, dia nak bekerja. Dia nak, pasal dia baca hadis tentang sebaik-baik amal daripada usaha titik peluhnya. Selamanya dia hidup mewah pasal bapak dia kaya. Dia tak nak, dia kerja. Kerja dari satu kerja berpindah-pindah, daripada Syria pergi ke Syam, pindah-pindah tak? Sampai daripada Iraq pergi ke Syria, London. Pindah kerja lah, dia kerja yang dia kekal. Dia jadi seorang yang ini penjaga kebun buah-buahan. Lama dia kerja jadi pekebun. Dia jaga buah-buahan, dan buah-buahan dia cantik mana. Datang orang nak beli buah ni, ramai orang datang. Orang datang, orang mesti tanya yang jaga ni kan, ya? Orang tanya, Beb, engkau mesti tahu mana buah yang paling sedap, yang paling baik. Pasal kau kerja sini kan, lama pula kau kerja dah. Rekomen kita, mana satu buah? Kata Ibrahim, maaf cik, saya tak tahu. Macam mana kau boleh tak tahu? Macam mana nak tahu? Saya tak pernah makan buah ni. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Hari ni ada korang macam gitu? Daripada seorang yang tak kenal agama, orang yang hidup mewah tadi boleh jadi sebaik sampai dia ni amanah. Yang dia jaga kebun tadi, ya tak? Yang dia tak pernah makan buah-buahan tadi, kerana itu bukan buah dia. Orang-orang yang tadi nak beli tadi, mula-mula marah, tapi bila mereka duduk, hebatnya orang ni. Orang-orang yang tadi nak beli, last semua bertaubat dan jadi orang baik ikut dia. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita lihat, ya tak? Agama ni dijadikan kita baik. Bila anda belajar agama, dan tak ada satu pun orang yang belajar agama jadi jahat. Kalau dia jadi jahat, saya tak tahu apa yang salah, ustaz dia ke, kitab dia ke, kan? Maka itu tak ada mak bapak yang tak mahu anak mereka jadi baik. Tak ada isteri yang tak mahu suami jadi baik. Tak ada suami yang isteri dia tak mahu isteri jadi baik. Semua nak jadi baik. Apa kunci dia? Belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak iktiraf dia jadi baik, dia kena pakai agama. Cerita dia. So malam ini saya menekankan, saya sangat-sangat tersinggung bila melihat di internet ada seorang anak perempuan yang cakap, I'm no more Muslim, I convert to Jew Christian and I proud to be Christian. Subhanallah. Sampai saat ini saya masih lagi 2-3 orang yang saya tunggu, anak-anak Melayu kita yang murtad, tapi tak nak jumpa kita. Datang kat cerita macam ini, kita terasa tersinggung sangat. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan waktu yang sedikit yang Allah peruntukkan kepada kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tukar kalau ada perangai-perangai kita yang tidak baik kepada yang baik.
Mudah-mudahan Allah hias dada-dada kita dengan iman. Allahumma habib ilaina iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang cinta dengan keimanan. Wa zayyannahu fi qulubina, dan hiaskanlah dada-dada kami dengan keimanan dan kecintaan dengan iman, ya Allah. Wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah hati kami benci dengan segala kekufuran, segala kefasikan dan segala kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu ambil iman yang kau telah berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah, peliharakanlah apa yang kau telah beri kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kami mohon kepadamu, ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah, keluarga-keluarga kami, zuriat-zuriat kami, ya Allah, terhadap iman, ya Allah. Dan hidupkanlah kami semua dalam keimanan. Wafatkanlah kami dengan keimanan. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih syababana. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah remaja-remaja kami, ya Allah. Perbaikkanlah akhlak remaja-remaja kami, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah, supaya mereka dapat menghalang daripada segala hasutan-hasutan syaitan dan budaya-budaya merosakkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, ya Allah. Tetapkanlah kami dalam keimanan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.